Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam satu majlis ilmu yang kita usahakan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang cara hidup bersyariat sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para sahabat dan juga para ulama, dan akhirnya sampai kefahaman tersebut kepada kita. Mudah-mudahan dengan kefahaman ini kita dapat memahami segala berkaitan urusan agama kita, dan kita dapat memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amal ibadah yang sahih sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan zahir. Kita juga kena ingat dan perlu kita bersihkan ataupun cuci hati kita daripada dihinggapi oleh sifat-sifat yang mazmumah, kerana dia akan mengakibatkan amalan-amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima, serta terhapus segala amalan-amalan kebajikan yang telah kita usahakan selama ini. Jadi insya-Allah kita sambung kembali, dan kita pun masih lagi berada dalam suasana ataupun mood Syawal, meraihkan kemenangan kita dalam mengerjakan ibadah puasa sepanjang Ramadan, dan kita memperbanyak dan mempergiatkan segala amal-amal kebajikan yang kita telah laksanakan sebelum daripada Ramadan. Kemudian kita tambah, kita gandakan sepanjang bulan Ramadan, kerana merebut segala kebaikan, segala kemurahan, segala limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita dapat melalui Ramadan, mudah-mudahan dengan yang terbaik yang dapat kita usahakan sepanjang Ramadan tersebut. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala menerima amalan kita semua. Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala lihat, dan Allah Ta'ala terima sekadar mana yang telah kita mampu dengan kudrat kita, dengan kelemahan kita sebagai seorang manusia ataupun hamba yang semestinya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kasih sayangnya. Kerana tak ada seorang pun di kalangan kita ini yang dapat membersihkan diri dia daripada dosa dan juga kemaksiatan. Tak dapat nak elak daripada tergelincir ke jurang yang membawa kepada lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam diri kita ni ada nafsu
yang sentiasa mengajak, mendorong, menghasut kita untuk melakukan kejahatan dan juga kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita meraihkan kemenangan kita semua setelah kita berjaya melalui ujian Ramadan tersebut, dan kita mengharapkan kemenangan ini kita raih dan kita isikan juga dengan nilai-nilai yang boleh membawa kepada ketakwaan dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang ada di kalangan kita sebahagian daripada kita yang apabila berlalunya Ramadan dia seronok, dia bahagia. Wallahu alam, kita tak nilai dalaman apa bahagia yang macam mana. Adakah bahagia kerana berjaya melaksanakan perintah Allah, ataupun bahagia dan juga gembira kerana tak perlu dah menahan lapar dan dahaga di siang hari. Tu ada dua jenis manusia lah. Jadi kita takut diraihkan kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan kembali melaksanakan kelalaian dan juga kederhakaan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyaz-billah. Kita tak mau lagu tu. Kita nak biarlah walaupun tak banyak amal kebajikan yang kita dapat laksanakan, tapi Allah Taala kekalkan hati kita, kaki kita di atas kemanisan melaksanakan ketaatan. Itu yang kita nak. Baik, para jemaah, ibu-ibu muslimat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, masih lagi tenang pagi ini, dan kita pun alhamdulillah kita masuk duduk dalam dewan ni selesa banyaklah, selesa banyak. Sebelum ni kita duduk kat luar kan, ada sedikit panggil apa, terganggu kita punya penumpuan dan juga pengajian kita disebabkan keadaan ataupun suasana yang di luar sana tu agak tidak selesa lah apabila kita kena panas dan sebagainya, kereta lalu lalang. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kelonggaran baru kepada kita, kembali hampir seperti sedia kala, hampir. Jadi alhamdulillah sebab tu kita boleh guna dewan yang lebih selesa ni. InsyaAllah mudah-mudahan setiap apa yang kita guna, yang kita buat ni dinilaikan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi kita masih lagi menggunakan buku ataupun kitab Indahnya Hidup Bersyariat, yang mana kita sedang membicarakan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat mahmudah yang perlu kita gantikan daripada sifat-sifat mazmumah yang sedang kita bicarakan ini. Baik, kita tengok dalam kitab kita itu, dalam buku kita tu, tajuk yang ketujuh. Tajuk yang ketujuh iaitu akan membicarakan tentang riya. Bagaimana satu sifat mazmumah yang boleh muncul, yang boleh ada, yang boleh hinggap pada diri ataupun hati seseorang manusia, yang mana tak ada siapa pun yang boleh elak. Tak boleh elak. Jumpa muka surat 56 kalau cetakan yang sama dengan saya lah. Kalau cetakan yang lain sikit saya tak pasti pula. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Yang ketujuh, riya. Dia kata riya pula ditakrifkan sebagai sifat untuk menarik pandangan orang dengan menampakkan berbagai amalan baik yang dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat atau kedudukan.
Sifat riak, sifat untuk menarik pandangan orang. Sifat untuk menarik pandangan orang dalam masalah ataupun dalam perkara berkaitan dengan ibadah. Kalau hal dunia tu belum tentu lagi, kan? Zaman naik motor baru, kereta baru, kita saja main motor baru, riak tu. Dah. Tu bukan riak, tu motor baru. Kan? Dia pun nak guna motor tu untuk jadi saksi kat dia. Kita pergi takrif kata riak, boleh main naik gerek, basikal naik gerek, kan, dekat dari rumah dia saja nak naik motor, nak abang kata nombor pelik baru, motor baru lah tu. Tu bukan riak. Padahal kawan tu main tu sebab nak bagi kenderaan tu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Taala yang dia guna untuk buat kebajikan. Begitu juga bila orang pergi masjid dan sebagainya, naik kereta yang terbaik yang dia ada, tak boleh kita kata dia riak. Sebab dia pergi tempat-tempat lain, dia boleh bawa kereta mahal tu sebab apa? Nak pergi buat ibadah, bertemu Allah Subhanahu Taala. Dia tak boleh bawa benda-benda tu. Benda-benda tu jadi saksi. Baik. Sebab yang ni, riak ni, dia nak menarik pandangan orang, nak menuntut ketinggian ataupun pangkat di sisi manusia, nak bagi lekat dalam hati manusia tu apa yang dia buat, ibadah apa yang dia buat, apa ibadah dan juga pekerjaan kebaikan yang dia buat, nak menarik perhatian orang, nak bagi orang tengok, nak bagi orang pandang. Supaya sebab apa? Kalau orang pandang lagi, orang puji, dia duk kembang gitulah seorang-seorang dia. Sampai benda tu ibarat fata morgana je. Duk berasa kepujian yang orang puji tu, benda nampak macam ada, hakikatnya tak ada. Sebab orang panggil puji yang waham saja, bukan kepujian yang sempurna. Sebab tu, sebab tak boleh dapat apa pun daripada puji orang tu, seronok gitu lah, kembang hidung seorang-seorang kata gitu kan. Lagu tu je. Tu riak. Dalam perkara ataupun amalan kebajikan, pekerjaan kebajikan ataupun kebaikan yang dia buat, dalam permasalahan perkara-perkara ibadah yang dia buat, nak dapat kedudukan yang baik ataupun pujian di sisi manusia ataupun pada pandangan manusia. Itu orang panggil riak. Orang panggil riak. Dan sudah mestilah riak ini adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sifat yang mazmumah, sifat yang dicela, yang tak sepatutnya ada. Dan kita bicara ni pun bukan kita nak usaha tarik sifat riak tu bagi duduk dalam diri kita. Aku duk buat kebajikan selama ni tak ada siapa pun tengok, kan? Kena bagi orang nampak dah. Baru aku tahu riak ni macam ni noh. Nak kena amalkan. Tak. Kita belajar untuk kita buang, bukan untuk kita nak amalkan riak ni. Takut ada. Dia ada dalam diri kita ni, akan ada, cuma dia lambat dengan cepat saja nak zahir sifat ni. Pasti satu masa dia akan terzahir juga, cuma lambat dengan cepat sajalah. Dan hukumnya adalah haram dengan sepakat ijma' ulama. Haram hukum dia. Tu sebab dia termasuk dalam syirik juga. Kita akan cerita sikit depan tu. Baik, sifat riak yang nyata seperti menunjuk-nunjuk dalam amal ibadah. Dalam amal ibadat. Menunjuk-nunjuk dalam amal ibadat. Kita tengok, kita umai sikit contoh. Bukanlah nak kata kita duk ambil contoh hak mai sini, ambil contoh daripada makcik ni, ambil contoh makcik ni, sifat riak makcik ni. Dah. Hak ni contoh hak ulama bagi. Ulama abang kata sifat ni macam ni. Jadi kalau ada dekat kita, kita kena lawan balik, kena buang lah.
sikit pun tak mau. Tapi tak nak buang semua tu, tak bolehlah. Kita ni dah dengan kelemahan kita sendiri, dengan kurangnya amal ibadah kita, dengan sikitnya ilmu yang kita ada, jadi kita tak ada kekuatan, kita tak ada penawar yang cukup untuk lawan jangkitan ataupun serangan virus riak ni. Jadi kita usaha juga, kita belajar, kita usaha supaya dapat kita kawal, dapat kita bendung sifat riak ni daripada terus membarah dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan riak yang tersembunyi ialah beratnya hati seseorang untuk beramal apabila bersendirian, tapi akan berbuat demikian apabila ada orang lain yang menyaksikannya. Itu di antara sifat-sifat ataupun perangai-perangai riak dalam bab amal ibadah. Duduk dengan orang ramai kita boleh buat, bila duduk bersendirian kita jadi malas nak buat. Sama ada dia perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunat. Dalam hadis diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adna riya'i syirkun. Maksudnya serendah-rendah riak itu adalah syirik. Tu kita kata tadi tu, dia masuk dalam kategori syirik. Sebab apa syirik? Sebab dibuat bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Buat nampak benda tu benda-benda kebajikan belaka, ibadah belaka, benda-benda kebaikan semuanya yang dia buat tu, tapi dia lebih selesa, lebih sedap, lebih manis apabila dipuji manusia, dipandang manusia, bukan kerana Allah. Itu yang dicela tu. Saat kita tengok akibat dia, kalau dah macam tu punya keinginan dia, apa yang akan dia dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila buat kebajikan, buat ibadah untuk meraih kesedapan pujian manusia, untuk meraih kedudukan di hati manusia pada pandangan masyarakat, untuk mendapat kelebihan-kelebihan dunia ataupun harta benda dunia, maka kalau itu yang dituntut oleh dia, bagaimana pula ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ada lagi tak sisa-sisa imbalan ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena serendah-rendah riak, hak paling rendah sekali, riak yang paling rendah sekali pun dah dikira sebagai syirik, masuk dalam kategori syirik, apatah lagi kalau riak hak besar-besar. Sebab masalah riak ini dia ada juga beberapa jenis. Ada beberapa jenis kategori riak ni. Di antaranya apa dia? Dengan tubuh badan boleh jadi riak. Macam mana pula tubuh badan kita boleh jadi riak? Sebab kita lawa kah? Sebab kita sihat kah? Dah. Ada orang usaha bagi nampak pucat, bagi nampak kurus, bagi nampak mata tu lebam kat bawah ni. Sebab apa? Sebab nak bagi orang tengok dia kata, ish, dia ni orang jaga malam ni, kurus ni rajin puasa ni. Bagi nampak kemereh. Dengan tubuh badan lah. Usaha bagi nampak macam tu, nampak, oish, nampak cara ni orang puasa ni, mulut-mulut pucat ni. Kan? Orang tanya ni sakit ke? Tak. Semalam tahajud. Slow lah, cakap tu lembut lah. Alhamdulillah lah. Dah setahun 2 tahun ni, alhamdulillah tak tinggal lagi. Tu. Rupanya itu dari segi, bukan kata semua macam tu, kan? Tapi hanya Allah yang tahu. Cuma kita nak abang, jangan
Kita tu kalau mai pak orang tanya tu, nak abang selalu dia tunggu orang tanya. Dia usaha pergi buat teruk lagu tu, nak tunggu orang tanya supaya dia boleh menzahirkan apa yang dia buat. Orang tengok kuah ingat sakit ke, kena kencing manis ke apa ni, lama tak nampak. Bersuduk, jauhkan diri daripada manusia. Zaman sekarang ni Allah, keluar saja dosa, saya takut. Cik. Kita dengar Masya Allah, kan? Rupa-rupanya kawan tengah duk riak. Nah, kita pun puji tak tahulah. Masya Allah, hang boleh buat ni. Alhamdulillah lah, baguslah. Kami tak mampu lah nak bangun tengah malam, kan? Dah bangun dah. Kencing berak saja. Kami tidur balik, tak boleh nak pi, nak sembahyang 2 rakaat. Hang baguslah noh. Sampai mata-mata pun jadi mata panda dah. Tuan. Tamu ni. Kenapa? Tu. Kurui. Rajin puasa. Kan? Tak makan. Orang tengok, mainlah makan tak apa. Hari ni kan Isnin, hampa lupa ke? Hari ni Isnin ni. Elok puasa. Alhamdulillah lah, tak tinggal lagi lah. Banyak tahun dah duk buat macam ni. Isnin Khamis tu jangan tinggal. Tu. Rupanya ada riak di situ. Dengan sebab tubuh badan. Ada juga yang riak dengan sebab kelakuan. Macam mana riak dengan kelakuan ni? Duduk tengok orang mai ada duduk pejam mata, tunduk. Orang pergi tepuk tidur ke apa ni? Tak larat, tak sihat ke apa? Dak, dia kata dak saja. Bukan saja apa? Nak bagi orang fikir kata dia tu memikirkan akhirat. Lagu tu pula. Kan? Duk menengung susah hati, kita tengok duk jauh daripada orang. Bila orang tanya, abang tu lah, fikir ke akhirat ni takut noh. Kita ni kalau mati celah-celah ni lagu mana? Cik. Nampak? Tu. Boleh jadi lagu tu. Perangai, kelakuan dah. Pi duduk. Kau tengok dia bila-bila tu saja. Kalau dia keling tengok ke orang nak perhati kat dia dan Allah. Mulut tu duk bunyi apa tak tahulah kan. Rupanya riak juga. Kita duk ingat bagus nak ada orang macam tu noh. Duk saja-saja fikir kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari mana orang macam tu. Kan? Dia dengar orang sebut pasal dia. Tu aku duk nak tu. Rasa sedap, rasa kena bila orang puji, orang sebut pasal dia. Sebab ulama-ulama dulu bila pengurusi majlis, kita tengoklah sebahagian-bahagian video. Memang kita tak duduk dalam suasana dengan mereka tu, tapi ada sebahagian-bahagian video yang dirakamkan bila kita tengok, nak tengok intipati ataupun isi kandungan kuliah dan ceramah mereka. Bila pengurusi majlis tu sebut al-alimul allamah, orang yang faham tentang agama, dia ni begini dengan kemuliaan, dia kata cukup. Jangan. Muntilah. Takutlah ke Allah kata. Aku bukan macam tu. Tu. Orang dia tak mau orang sebut ketinggian duk puji-puji dia tu tak mau. Jadi munti. Tak usah duk puji. Tak ada apa pun, aku tak ada apa pun. Reti sikit kan. Tu. Tapi bagi orang dia suka. Tak sebut pangkat dia ada tu, tunggulah. Kan? Kena boikot tu. Siapa dia penganjur majlis tu? Lupa sebut. Yang berbahagia Datuk Seri, Puan Seri, yang berbahagia Doktor, Profesor pun semua lupa sebut. Pengurusi majlis lupa sebut. Habis majlis tu, buat sidang media pula. Kan? Ada orang lagu tu tak sebut pangkat yang dia dapat. Dia dapat Datuk, Datin. Kita duk panggil lah, sebab sebelum ni kita duk panggil nama dia. Kan? Kita duk panggil dah adik kat dia. Dek Yah, Dek Yah. Tiba-tiba mereka dapat Datin, dapat Datuk, kita tak panggil. Pusing pikut lain, kita pun tak kenal. Ada sebagian orang lagu tu. Bukan nak kata orang dapat Datuk Datin tu lagu tu, tak. Tapi kena ingat, kita hak kemereh kat kampung ni jarang nak kena. Orang-orang ada ketinggian ni, dia selalu mudah sikit, cepat sikit. Sebab apa? Sebab
iblis ataupun syaitan yang duk ada kat depa tu hak pangkat lagi besar lah. Mana boleh letak yang biasa-biasa. Nak hasut orang hebat-hebat ni. Kan? Dia hantar yang hebat-hebat juga untuk hasut depa ni. Syaitan tak akan berputus asa sekali-kali. Tu di antara perkara-perkara yang boleh membawa kepada riak dengan sebab kelakuan. Ada juga dengan sebab pakaian boleh jadi riak. Awak pakai kemah lah, mahal ke? Dah. Dia pakai yang sebaliknya. Baju ni bukan hak iron macam ni. Kan? Baju kain pun kasar, kesat, redut. Sebab apa? Nak bagi orang nampak dia ni, oi, dia ni bukan orang yang cinta dunia ni. Bertengok macam dia ni. Pakai ni tasawuf. Orang yang ambil dunia semata-mata nak boleh hidup untuk ibadah. Dia dengar lagu tu, kelia. Kan? Tak ada lagi orang nak puji ni. Usaha lalu kat orang pakai lagu tu. Pi bukan pakai lagu tu. Biasakan pakai untuk orang-orang yang tak maulah kepada dunia ni. Sifat-sifat orang yang tak mau kepada dunia ni lebih daripada apa yang dihajatkan. Kalau pakaian sekadar nak menutup aurat, walaupun kain yang kasar, walaupun guni, orang panggil guni saja, guni yang diperbuat daripada tali yang kasar ataupun benang yang kasar pakai. Ada tampung-tampung pula. Mana nak ada dah zaman kita pakai lagu tu. Kan? Berlambak-lambak baju tu. Berguni-guni. Banda tu jual RM1 pun orang tak mahu lah kali. Tahu lah. Elok-elok lagi. Tapi kalau ada orang pakai lagu tu ni, kan? Habis cerita lah. Dia duk tunggu yang tu. Sebab orang nak bagi orang kata kat dia ni, orang yang sufi, orang yang tasawuf, orang yang nampak kepada semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nampak hanya semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa yang dia lihat tu semuanya hakikat dia nampak, dia tak nampak macam kita ni. Kan? Tu. Usaha pakai lagu tu supaya nak bagi nampak kata dia ni orang-orang sufi, orang tasawuf. Ada juga dengan sebab pakaian. Sedangkan pakaian ni tak ada masalah apa. Kita pakailah pakaian terbaik kita ada pun. Tapi hati kena jagalah. Bukan niat nak sombong dengan orang. Kita nak pi jumpa sesama manusia yang ada kedudukan yang tinggi di hadapan manusia yang lain. Kita pakai yang terbaik. Tiba-tiba kita nak pi menuntut ilmu yang mana dalam majlis ilmu itu malaikat hampak sayap dia. Malaikat turun duduk sekali. Kita nak pi sembahyang di masjid. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak duduk ramai-ramai. Takkanlah kita nak pakai hak tak elok, nak pakai hak busuk. Sudah semestinya kita akan cari yang terbaik kita ada untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita pakai, apa yang kita guna tu jadi saksi yang dia ni pernah pakai aku dulu di dunia dulu ni untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bukan sekadar dia pakai pergi jumpa sama-sama makhluk nak menghadap kamu pun Allah Subhanahu Wa Taala, dia pakai yang elok, pakai yang terbaik. Masalah dia hati itulah kena jaga. Kan? Hati tu kena jaga. Baik. Ada juga yang dihinggapi oleh penyakit riak ataupun sifat riak ni disebabkan perkataan, dengan sebab dia suka bagi nasihat dekat orang. Suka bagi nasihat dekat orang. Al-Quran rajin baca, hadis rajin baca, duduk saja-saja nampak gerak bibir dia macam berzikir. Tapi semua tu depan orang lah. Belakang orang tak ada. Semua tu depan orang lah. Sebab tu kita kata nak menuntut pandangan manusia. Kalau dia buat tu kerana menuntut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Buatlah. Kelaziman dia. Duduk saja-saja dia berzikir. Kan? Orang tak ada pun dia lagu tu lah. Tu lain. Tak, bukan kata tak boleh kita apa tu, kita tak boleh nak berzikir lah. Tak. Hak ni nak cerita kata dekat orang ada lagi lah dia. Orang ada tu, masa orang ada, tunggu orang ada, tunggu orang berhati kat dia, tunggu orang kalih kat dia, dia buat lagu tu. Dan nasihat kat orang tentang amal ibadah. Buatlah kita ni kan. Bila orang tegur sikit, dia pun pula santri. Kan? Kita ni lagu tu lah, hidup dunia ni
Kan? Makan ni banyaklah makan. Eloklah kita puasa. Kan? Tak boleh buat Isnin Khamis, ambil lah hari-hari putih tu. Pandai dah. Dia kaji belakang lah. Sebab dia nak gunakan benda tu bila orang jumpa dengan dia ataupun orang sembang sesama orang lain, orang akan cakap tentang dia. Orang akan cakap tentang dia ni. Hang penjumpa kawan ni dia bagus. Nasihat-nasihat dia bagus. Padahal dia nasihat tu kerana nak kita pi canang dekat orang, kata dia ni seorang yang suka bagi nasihat, suka berzikir, suka baca Quran, hadisnya hafal. Dia nak bagi orang canang dia. Bukan dia buat tu kerana tabiat kebiasaan dia yang dia dah lazimkan diri dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya juga dengan perkataan pun boleh jadi seseorang itu terjatuh dalam sifat riya. Kemudian ada juga yang dengan perbuatan dia, dengan apa yang dia laksanakan depan orang. Cerita dia ni, ada orang tengok, ada orang ramai, dia semayang pun berdiri lama, rukuknya lama, sujudnya lama, kan? Kita duk parti, orang lain dah banyak rakaat dah, dia dua rakaat tadi tak selesai lagi, lama berdiri, panjang kot baca, kan? Mesti baca surah yang panjang-panjang ni. Rukuknya lama, kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali tu sah lah. Dia lama rukuk dia, sujud pun lama. Tapi depan orang lah, belakang orang dia tak buat apa lagu tu, kan? Laju, kan? Silat tak buat terus. Tapi ada orang dandan bagi yang sunat. Dandan bagi yang habis dia orang azan la ilaha illallah, baru nak Allahumma rabbaha, dia bangkit dah. Sambil-sambil bangkit Allahumma rabbaha. Tu dia. Kan, takbir pemujaan untuk Allah. Pejam mata kita, bagus cara ni kan. Dengar kat telinga dia, seronok. Takut juga. Dengan apa yang dia buat, tapi depan orang saja. Belakang orang tak buat macam tu. Takut. Ada juga yang riak dengan sebab ramai anak murid. Ramai anak murid. Ni orang-orang guru-guru lah ni. Kan? Guru-guru lah ni. Orang yang jadi tok guru dah. Kata, takkan tok guru kena riak juga. Semua manusia tak terlepas. Duk abang dah tadi. Kan? Tahu dalam surah Yusuf tu, juzuk 13 atas sekali tu. Dia mula, wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsal ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dia abang dah. Tak ada siapa pun boleh bersihkan diri daripada tergelincir, daripada terbuat dosa. Sebab nafsu kita akan sentiasa menyuruh, sangat-sangat mengajak kepada melakukan kejahatan. Melainkan ma rahima rabbi. Dalam tafsir kita, man rahima rabbi, mereka yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru ke, tambah kita ni, kalau tok guru ilmu banyak pun kena, tambah kita ni lagi mudah nak kena. Kita takut. Orang yang ada ilmu, tu pun orang panggil apa? Memang daripada awal dia menuntut ilmu tu pun dah tak ikhlas dah pada lagu tu. Kan? Dia tuntut ilmu tu pun, ngaji bagi alim tu pun sebab memang nak cari anak murid ramai. Bila ada berhujah, anak murid ni pergi menuntut betul. Nak pergi dapatkan, pergi menadah ilmu betul dengan dia. Dia tu daripada awal dia pergi cari ilmu, mengaji sampai luar negara dan sebagainya, ambil siji apa yang siji tertinggi yang ada atas dunia ni, ambil untuk dapatkan ramai murid. Bila ramai murid, bila orang sebut kata, tak ni tok guru ni, ustaz ni, dia kan dalam YouTube pun orang tengok, hard live pun orang tengok. Bila orang sembang lagu tu, orang pergi share lagu tu, orang screenshot pergi hantar kat dia ni dalam TikTok, buat video pendek, kan? Sampai berjuta orang tengok. Dia pun seronok, kan? Dia kata, tercapai. Dia punya impian dia. Ataupun dengan sebab ramainya dia pergi jumpa orang alim.
Boleh jadi riak juga. Kan? Kalau orang yang hak mengaji ni dia suka atok pondok zaman kami dulu. Tok Guru abang suka atok pondok. Apa dia? Suka atok pondok. Dia pi pondok ni setahun dua ataupun beberapa bulan, dia pindah pi pondok lain pula. Kan? Bayangkan dalam masa 10 tahun berapa puluh pondok dia pindah pi ngaji. Pi nak ambil ke nama. Kata dia tu esok ni dia keluar pi hadapan masyarakat, dia duk guna yang tu. Ilmu tak tahu mana sebab tak mengaji pun, pi atok pondok saja. Panggil pi memondok. Bukan pi mengaji di pondok, pi memondok saja. Duduk kat sini sikit pindah, duduk kat sini sikit pindah. Bila keluar, nak buat kemas. Duk canang tu lah. Dia latar belakang dia, bila orang sebut latar belakang dan mengaji di pondok sekian-sekian, di pondok tuan guru ni, pondok tuan guru ni. Tu baru kena dia tak. Sebut habis semua. Tu. Ramai jumpa tok guru, ramai guru. Kadang-kadang tok guru tu pun tak ada kenal dia lagi. Dia guna saja, dia sandarkan nama dia pada tok guru tu. Sebab nak bagi orang dengar cakap dia. Haru juga lagu tu. Murid sejati ni, dia tok guru yang sebut dia. Atau tu murid saya. Pergi jumpa murid saya sekian-sekian. Kalau tok guru tahu tu, alhamdulillah lah. Seronok lah anak murid tu. Kan? Ni dia yang duk guna. Kata guru kami. Padahal tok guru tu tak kenal dah. Dia mengaji masa bila tu. Tambah lah ni kan kita banyak video-video tok guru ustaz-ustaz kita kan. Kita pergi ambil yang tu. Dia pergi dengar yang tu je. Online je. Dia pergi ambil video-video kat YouTube saja. Kata guru kami. Kata syekh kami. Tu. Guru kata, orang dengar lagu tu. Dia biasa mengaji dengan tok guru ni. Dia ni biasa mengaji dengan tok guru ni noh. Sakan ni. Yang tu yang dia duk cari selama ni. Kan? Dia memang duk cari yang tu. Supaya orang puji dia. Supaya dia ada kedudukan di hadapan masyarakat. Supaya orang angkat dia, orang ta'zim dia. Pi mana-mana semua orang ra'i dia. Yang tu dia nak tu. Sebab dia nampak dah. Kalau tok guru, orang-orang alim ni mesti orang akan ta'zim. Kita bukan dengan sebab ni kita tak ta'zim orang alim pula. Kan? Saya takut dia riak tau. Kami tak mahu terus layan lah. Biar dia hidang sendiri lah, cedok sendiri lah. Kan? Tak, kita hidang tu kita ta'zim dekat dia. Kita janganlah kita kata dia riak pula. Tak. Itu masalah hati. Sekarang ni kita cuma cerita. Ada orang yang jadi riak dengan sebab macam tu. Tanggungjawab kita sebagai anak murid ni lagu tu lah. Kita kena ta'zim guru-guru kita, orang-orang alim. Kita ta'zim. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala memang hadirkan rasa hormat tu dalam hati kita. Allah Ta'ala campak rasa hormat kita bila melihat orang-orang alim. Kita rasa merendah diri di hadapan mereka dengan sebab bukan mereka tu manusia. Sama saja kalau sama-sama manusia, tak ada beza lah. Tapi dengan sebab keilmuan yang Allah Ta'ala bagi kat mereka. Dalam Quran pun sebab lagu tu Allah Ta'ala angkat beberapa darjat orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan ni. Memang Allah Ta'ala angkat sikit ketinggian dia berbanding orang yang jahil. Allah Ta'ala campak rasa hormat lah. Sebab tu kita tengok orang alim kan, orang pekat pi, kita mai orang tak tahu lah. Kan, tak rebut nak salam dengan kita. Kan? Kalau orang salam pun buat salam gitulah sebab dah bertemu dah kan. Salam pilah dengan orang lain ku salam, takkan dengan dia tak salam. Tapi orang tak kenal pun kita. Tapi dengan orang alim ni orang dah tahu dah, orang dah makruf. Rebut-rebut nak salam, boleh sentuh tangan dengan orang alim. Kan ada syafaat. Ada syafaat, mudah-mudahan dapatlah syafaat, tumpang keberkatan yang ada dekat depa. Bukannya ambil berkat, habislah berkat dah. Kan kita tumpang keberkatan tu yang ada dekat depa. Tu di antara orang panggil beberapa jenis riak yang boleh berlaku kepada kita, ya, dengan sebab tubuh badan tadi bagi nampak kemerah supaya orang kata dia rajin ibadah, dengan kelakuan dia, pejam mata dan sebagainya, supaya orang fikir kat dia ni berfikir kepada kejadian alam, berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pakaian dia, pakai pakaian yang kasar, jahitan dia yang kasar kainnya, supaya orang nampak kata dia ni tasawuf.
Dengan perkataan dia, suka bagi nasihat, suka berzikir, Al-Quran dan hadisnya suka baca. Tapi di hadapan orang saja. Bersendirian, buat tak tahu lah. Quran pun tak tahu duduk tang mana. Duduk depan orang dan tanya, telefon ada Quran tak? Telefon ada Quran tak? Pinjam sat. Hari ni tak baca lagi, tak boleh, hati tak tenang lah. Serabut rasa macam ada tak kena. Tu. Kita tengok, uish, dahsyat no. Kan? Tu duduk tunggu bah. Tu buka Quran tu, cik dulu. Tunggu bah tu. Tapi orang buat macam tu bukan riak kan. Dia memang tak nampak Quran pakai Quran besar, pakai Quran kecil dan insek ni tak nampak. Dia nak buat Quran besar, dia memang duk baca dah. Kita yang kata hukum tu kata riak, tak, tapi nak awak contoh kan, usaha awak pulang Quran tu. Usaha tanya orang. Lo ni pukul berapa dah ni? Zuhur masuk lagi. 12.30. Tanya dah Zuhur sore. Kita kena pergi awal masjid tu. Kita kalau orang dah azan dah, kita baru siap nak pergi, kita masuk orang yang lalai lagi. Orang hak tak lalai pada semayang ni, orang yang ready awal. 30 minit awal tu kita duduk kat masjid dah. Kita dah ambil wuduk dah, duduk dengan semayang dah. Itu baru orang yang tak lalai daripada Allah. Kan? Allahu Akbar. Suka. Itu nah, dengan perkataan, dengan pekerjaan dia, dan juga dengan ramainya anak murid ataupun ramainya guru yang dia jumpa. Tambah zaman ni lagi lah. Kan? Mudah. Ada bukti. Dulu kita nak habaq, kata kita nak declare, kata kita ni biasa jumpa tok guru ni, biasa jumpa tok guru ni. Bukti tak ada. Zaman ni bukti boleh dah. Kan? Pi jumpa tok guru ni, tangkap gambar sekeping. Pi jumpa tok guru ni, tangkap gambar sekeping. Kan? Kita tengok status dalam Facebook dia tu, kita sembang cara teknologi terkini sikit lah. Kan? Alhamdulillah. Bagus. Apa orang pun masuk komen puji-pujian kan. Kok jadi seronok dengan sebab lagu tu, habis riak. Padahal elok dah pergi jumpa orang alim tu, rajin jumpa orang alim minta nasihat, jumpa orang alim minta nasihat tu, bagus dah tu. Cukup elok. Memang tu disuruh pun. Tapi kita takut dengan sebab ramainya jumpa guru jadi riak pula. Kita tak jaga hati kita. Bahaya lagu tu. Sebab tu orang Islam perlu berhati-hati. Kita ni kena hati-hati sungguhlah. Dalam rupa kebajikan tu elok dah, tapi takut riak tu menghinggapi kita dalam kita tak sedar, dan kita lalai dibuai dengan pujian-pujian manusia, ataupun kita lalai dengan kemewahan dunia yang kita dapat. Lo ni akhir-akhir ni kita pun takut ni. Bukan takut lagu mana ni kita duk cari sumbangan untuk bangunkan sekolah, untuk bangunkan surau. Lo ni macam-macam isu dah. Kan? Dia timbul disebabkan ada beberapa orang, ada sebahagian kecil orang yang ambil kesempatan dengan kepemurahan ataupun dengan kedermawan masyarakat Malaysia ni, murah hati. Depa ambil kesempatan guna hal-hal agama ni lah. Depa guna istilah penunggang agama ni. Cari sumbangan ke orang dan hidup bermewah-mewah. Hidup senang. Ini sedang diperjuangkan dalam masyarakat. Kita hak buat kerja betul ini pun takut. Kan? Kita nak minta sumbangan ke orang pun jadi rasa sebuah salah. Kan? Masyarakat akan mula mempertikai. Baguslah. Disebabkan orang macam ni lah. Jadi rosak agama kita ni. Ada orang yang ikhlas, yang betul-betul ajak masyarakat keluarkan, infakkan harta yang ada, tak banyak sikit, untuk jadikan bekalan akhirat. Tapi ada sebagian orang guna kepemurahan ataupun kedermawan masyarakat ni untuk kehidupan. Usaha pergi buat NGO, usaha pergi buka yayasan, dengan sebab ada persen. Dia kata ada persen yang boleh diambil. Kalau 1 juta, 300,000 boleh ambil 30%. Tengoklah berapa persen boleh ambil untuk pengurusan. Jadi timbul terlalu banyak sangat pusat-pusat pengajian. Kadang-kadang tak mengaji pun. Buka tu sebab nak ambil ni saja. Buat separuh,
Cuma duk guna gambar tu lah. Sampai berapa tahun dah. Tak siap-siap surau. Dia guna saja. Kata buka tahfiz, hantar budak pergi kutip derma saja. Kan? Sampai suruh baca, sampai tak erti langsung. Kata ngaji tahfiz, budak-budak ni. Hak ni, hak duk berlaku ni. Nah, nak buat pusat pengajian pun buat hak betul-betul penting saja. Kan? Habis, ustaz-ustaz kena habis. Buat tempat pengajian elok sikit habis. Kan? Dia kata tak penting. Nak elok-elok, nak bermewah-mewah tu tak penting. Yang penting, boleh guna. Di sekolah ni, tak ada lah kubah hak mahal-mahal tu, tak apa. Lalu ni. Takutlah kita pun duk ajak masyarakat bagi sumbangan juga. Kan? Nak meneruskan agenda orang lama ni, benda-benda baik ni. Bukan kata kita mewah, kita pun motor sama, motor kita sama jenis. Kau ustaz naik motor besar brum tadi kan. Tak ah, main motor tu. Kan? Kereta tekak boleh hidup naik dengan anak 3 orang tu lah. Kan? Tu. Hal lain tu orang bagi untuk sekolah, guna nak pi kuliah hak jauh-jauh. Ada kuda kereta hak duk bawa pergi balik kampung tu. Relai kat jalan lah kan. Tu. Allahu akbar. Kita bimbang, takut ramah kita orang muda-muda baru yang tak biasa lagi dengan keadaan macam ni. Saya pada arwah Ustaz Bakri dulu. Apa yang dia tak kena? Kawan pakai kereta elok sikit sebab pergi jauh. Bawa kereta tak ketahuan hala, tak sampai tempat kuliah tu. Terengganu, Johor semua tu. Kena juga. Padahal duit tu duit dia sendiri. Bukan guna duit hak orang bagi. Kan? Memang pendapatan dia. Tu. Kita bimbang. Tapi masyarakat juga berhak pertikai. Sebab apa? Sebab ada orang yang buat lagu tu. Kan? Sebab tu ni kena buat kerja lebih sikit. Nak buat kebajikan dan nak kena buat kerja lebih sikit. Apa dah? Pi tengok dulu. Betul ke pusat pengajian ni? Bagi sahih dulu. Kadang-kadang dia bubuh nama pusat pengajian, buka. Kita ni berlambak dah ni, kita ni. Ada patutnya sebahagian orang berpendapat dah terlalu banyak pusat-pusat pengajian. Stop. Tak payah duk buat dah. Tak usah duk bangunkan yang baru. Hidupkan yang duk ada ni. Tolong hak duk ada. Tu yang jadi pertikaian sikit. Sebab apa? Disebabkan ada orang yang menggunakan agama untuk kemewahan diri dia. Ambil persen dan sebagainya. Sedangkan orang derma, semua tu dia nak bagi sampai pahala dia kepada dia bila dia tak ada, ataupun dia buat kebajikan tu atas nama arwah mak ayah dia dan ahli saudara, ahli keluarga dia yang telah meninggal dunia. Rupa-rupanya bagi RM10 sampai RM7 je. Tak sampai RM10. Tu. Kita bimbang tu. Jadi tempat-tempat yang ikhlas, yang buat, yang perjuangkan institusi-institusi agama ni terpalit jugalah. Terpalit juga. Tu. Kita pun jadi gerun jugalah. Kan? Susahlah macam tu. Tapi insya-Allah kalau kita buat elok, Allah Taala akan bantu. Orang yang buat kerja-kerja yang tak elok itu mempermainkan agama, mempergunakan agama untuk kemewahan hidup. Siap sedialah duit orang ramai nak pergi minta halal kat siapa. Dunia ni syoklah sak. Dunia ni syoklah sak. Dia menyusahkan orang lain yang ikhlas membangunkan institusi-institusi agama ni. Tu. Sebab kita tengok sekolah-sekolah orang bukan Islam tu elok-elok, kemah-kemah, kelengkapannya elok. Hak sekolah agama ni terpaksa jadi daif juga. Sedangkan orang Islam ramai di Malaysia ni. Tu. Tengoklah. Jadi nak kita tu nak buat baik tu elok dah. Cuma lah hari akhir-akhir zaman ni hati-hati sikit lah. Hati-hati sikit. Kaji bagi habis, tengok bagi habis, depa buat tak buat. Tu. Baik, kembali balik tu sikit. Mengapa? Perkara semasa lah kita sentuh ringkas-ringkas. Kita hurai lebih-lebih daripada rakam pula kan. Keluar aku media sosial esok jenuh kita. Baik. Begitulah keadaan umat Islam, perlu berhati-hati supaya tidak bersifat dengan riak. Dan sebaik-baiknya kita membiasakan diri dengan menyembunyikan amalan kita.
menyembunyikan amalan kita supaya tak diketahui orang. Nah, sembunyi amalan kita supaya orang tak tahu. Itu lebih baik. Nak tunjuk tak boleh ke? Bukan tak boleh. Jaga hati. Kita tunjuk supaya orang lain boleh ikut. Sebab tu kita dianjurkan, orang lelaki terutama dianjurkan untuk solat berjemaah. Tarawih pun berjemaah ni dia semangat dia lain. Kita duk malas dah tengok pakcik di sebelah kita kan, ketak-ketak tangan. Tui nak naik, nak buat lagi sama takbir dengan imam. Kita hak muda ni takkan nak duduk buat kemereh tak? Kena perlu juga. Tu kita ambil semangat orang. Sebab tu kita dianjurkan berjemaah. Kan, tumpang semangat orang. Tapi kita kena jagalah. Jangan takut kena riak pula. Tu. Kena jaga sungguh. Nah. Kalau kita seorang-seorang boleh buat, memang kita duk buat, memang itu rutin kita. Bukan sebab riak dan sebagainya. Alhamdulillah. Seelok-eloknya sembunyilah. Ramai orang yang macam tu. Di surau yang putih ni dia duk sembang tu dengar tu lah. Duk cari dia kata, duk cari ni. AJK surau kata, duk cari ni siapa ni. Duit RM1 di luar, duit RM100 di dalam. Hebat nah. Orang yang putih hebat. Ada orang yang hebat-hebat. Di masjid dulu dipakai ada. Filon ni tak ada dah. Mana kata insan tu siapa dia tak tahu, meninggal lah kok. Di ni surau yang putih. Ada juga. RM1 di luar, dalam dia RM100. Oh, dahsyat. Dahsyat ni orang yang putih ni. Nah. Baik, kita tak tahu. Lagu tu yang paling elok. Sebab apa? Kalau lagu tu, insya-Allah kita lebih terpelihara daripada dihinggapi sifat riak. Tu. Begitu juga kita bila kita duk cari ajak masyarakat umum untuk bantu kita bangunkan sekolah ni, meneruskan perjuangan sekolah ni. Kita minta setiap yang derma tu bagi resit kan. Tak ramai yang bagi resit. Tapi bila hujung bulan kita dapat statement bank sampai beratus-ratus muka surat. Bulan puasa ni kita tak tahu lah lagu mana kan. Kalau yang terlepas tu sampai jadi buku. Mana kata orang bagi. Bukannya semua bagi banyak-banyak tak. Ada RM5, ada RM10. Kan? Tapi hak RM5 tu tiap-tiap hari. RM5 tiap-tiap subuh. Maksudnya tiap-tiap hari lah. Mungkin dia buat sedekah subuh. Tu kita boleh tengok. Ramai orang yang sembunyikan kebaikan yang dia buat supaya hanya dinilai dan diberi perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bukan tak tunjuk langsung, sebab dalam Quran suruh fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kan, kongsikan, share, tunjuk supaya boleh bagi motivasi kepada orang lain untuk tolong juga, untuk derma juga. Kan, kawan ni tengok biasa-biasa saja boleh derma banyak ni, aku yang tanah bergelung ni, kan, esok mati para dia anak-anak belum tentu buat baik lagi, ambil aku buat kebajikan siap. Ada orang lagu tu. Sekolah pernah terima sebuah rumah. Orang tu dah hidup lagi, tapi dia tukar nama tu dah bagi kat sekolah. Kan? Tu. Rumah tu kalau ni 300,000 mesti punya. Kan? Sebab apa? Tak ada apa dah dalam kehidupan dunia ni. Anak-anak boleh hidup mengaji, bagi ilmu dekat mereka, mereka hidup ambil lah. Kita mak ayah kita pun tak semuanya nasib baik yang ditinggalkan, dibesarkan dalam keadaan berharta. Kan? Kita ni mak ayah kita susah, dia cuma bagi ilmu kat kita. Kita hidup atas dunia ni dengan ilmu yang ada. Kan? Boleh cari hasil dunia, boleh hidup, tak ada masalah. Sebab itulah nak harap orang buat baik kat kita tu payah sikit lah, payah sikit. Melainkan kita sendiri, antara kita duk ada ni, kita duk hidup ni, kita buat bekalan elok-elok. Tu. Baik. Dia dan riak yang paling besar lah kita nak abang. Riak yang paling besar, riak itulah riak orang yang munafik. Orang yang menzahirkan keimanan tapi dalaman dia kufur. Hak ni riak paling besar sekali. Zaman Nabi pun ada dah, Nabi abang lah. Dan ada di kalangan sahabat Nabi yang boleh kenal orang yang munafik ni. Tu. Dia boleh kenal. Kita tak boleh kenal lah, kita nampak semua sama. Orang baik kita kata baik lah kan. Kalau kita nampak dia zahir tak baik, kita kata tak baik lah. Takat kita nampak, kita boleh abang lah.
Tu. Nah, ni teruk sekali ni. Orang munafik zahirkan keimanan tapi hati dia, dalaman dia kufur pada Allah Subhanahu taala. Sembahyang jemaah rajin daripada kita, derma banyak daripada kita. Tapi hak tu semata-mata nak tunjuk dekat orang, nak cari pengaruh ataupun dia nak dapat habuan dunia. Dia nak dapat habuan dunia. Semata-mata nak dapat habuan dunia. Tu. Baik. Ada orang yang riak dengan sebab amal ibadah yang wajib. Ada orang dia kalut-kalut sembahyang, tanya waktu sembahyang, zuhur, subuh apa semua. Tak ada orang sembahyang pun tak. Nah, itu dengan sebab ibadah yang wajib. Ada dengan sebab ibadah yang sunat-sunat. Kan? Di rumah tak sempat ke masjid, tak ada lah solat sunat yang mengeringi solat fardu tu. Kurang-kurang panggil apa? 12 rakaat yang kita kena jaga tu sepanjang hidup kita. Kan? 12 rakaat tu kena jaga. Kalau di masjid buat, kalau di rumah tak buat. Beringat pasal apa kita tak ada kekuatan untuk buat, sedangkan depan orang kita boleh buat. Adakah kita termotivasi dengan sebab tengok orang lain buat? Aku seorang duduk ni pakat berdiri lah, kita pun berdiri juga. Tu. Ada juga lagu jadi lagu tu. Kalau memang dah rutin, alhamdulillah. Sebab ada orang dengan sebab ibadah yang sunat-sunat ni, dia jadi riak. Kan? Ada orang habis solat sunat, Bilal dah nak qomat dah, kena tunggu dia lagi. Sebab apa? Dia nak rebut juga 4 rakaat sebelum zuhur tu. Mainlah awal. Yang dah lambat dah nak buat 4 rakaat juga. Orang tahu, aku ni dia ni 4 rakaat tu. Yang sebelum zuhur tu dia buat. Kita 2 lah, dia 4. Tu. Riak dengan sebab perkara-perkara sunat. Jadi banyak. Tu tadi kita tengok, kita sebut dah tadi. Dalam buku kita pun habaq juga. Perkara yang boleh membuat seorang tu riak ialah mempertontonkan keindahan tubuh badan. Dengan sebab tadi pakaian, ucapan dan juga perlakuan. Jadi macam mana kita nak jaga hati kita daripada terjangkiti oleh sifat riak ni. Kita nak jaga sebab kita takut. Dengan sebab kita kasihkan pujian orang, maka habis kita punya kebajikan kita. Nak orang puji. Kalau zaman dulu perang, kan? Dia paling terkehadapan. Usaha langgar piu, tak peduli lah, kan? Pi bunuh ramai musuh supaya orang puji kata dia tu berani. Kalau zaman kita ni berdiri, pegang senapang kan, tak sembunyi lah. Orang lain tembak sembunyi-sembunyi lah. Dia berdiri terus. Boleh tembak lagi ramai orang musuh, maka orang puji kata dia berani. Dia pun seronok. Seronok orang puji. Rasa kena. Rasa tak ada arah dah. Kembang hidung-hidung. Rasa supaya terbang dah. Tu. Ada juga orang yang orang panggil apa? Dia riak dengan sebab takut orang keji dia. Takut orang celah dia. Kan? Dia takut orang celah dia. Sedangkan apalah sangat celaan manusia ni berbanding dengan celaan dan juga sesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut orang celah dia, kata dia ni jenis malas sembahyang sunat. Jadi dia pun bangkit sembahyang. Kan? Orang celah dia kata dia ni, kedekut, tak bisa bagi sekupang. Orang lalu tabung tu buat tak nampak, dandan tidur. Kan? Dia takut orang celah dia pun bagi kan? Tu. Ada juga ada yang nak kepada kebendaan, macam kita kata tadi. Sebab orang yang riak ni, di akhirat esok Allah Ta'ala panggil dia dengan nama yang keji.
Allah Ta'ala panggil nama-nama yang keji dekat dia. Wahai orang yang riak, wahai orang yang jahat, wahai orang yang sesat, wahai orang yang rugi. Allah panggil lagu tu. Di mana keuntungan kita, di mana kebahagiaan kita. Kan? Kalau manusia panggil kata hang ni jahat, hang jenis orang jahat. Ada apa yang berubah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita bukannya jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan manusia tak ada apa. Walaupun seluruh alam ni keji, celah kita, kecam kita, tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala elok, tak ada masalah. Kita tak buat apa yang Allah Taala murka. Tak ada masalah. Kerana pandangan Allah itu lebih utama. Kalau kita nak ikut kepada pandangan manusia, celaan manusia, kata-kata manusia, jenuhlah kita. Jenuh. Kan? Sedangkan Rasulullah SAW, insan yang sempurna tu apa yang tak kenal? Bila mula mengajak masyarakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, habaq kata depa buat tak kena, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Mula depa menjauhi Rasulullah, kata macam-macam. Sedangkan sebelum tu depa puji, depa gelarkan dengan gelaran Al-Amin dan sebagainya. Tu. Sebab itulah pandangan manusia ni jangan ambil kira sangat. Kita buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita buat kerana pandangan manusia, esok di akhirat ni lagu tu Allah panggil kita, wahai yang riak, wahai orang yang jahat, wahai orang yang rugi, wahai orang yang sesat. Lo ni hang pi ambil, hang pi carilah balasan kepada mereka yang hang buat ibadah dulu. Di sisi aku tak ada apa dah. Kan? Itu hang semayang sunat banyak sepanjang hidup 12 rakaat hang tak pernah tinggal, tapi kerana manusia, kerana pandangan manusia, hang pi minta kat depa lah. Ganjaran kebaikan hang pi minta kat depa. Di sisi aku tak ada. Tak ada apa dah. Sebab buat bukan kerana aku, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala suruh kita pi minta. Allah Taala panggil jahat tu pun dah habis dah kita. Suruh pula pi cari imbalan kita daripada orang yang kita buat kerana masa di dunia dulu. Apa minta kat siapa? Depa pun duk tunggu masing-masing punya bahagian, tak tahu lagu mana lagi. Kan? Dulu kita suka sangat manusia puji. Apa minta dekat manusia yang kita suka dipuji tu? Di sisi Allah tak ada. Sebab hang buat dulu nak tunjuk kat depa. Pi cari dekat depa. Di sisi aku tak ada. Tak ada balasan apa. Kan? Hang tunggulah bahagian hang. Tu orang kata. Sebab tu kita kata tadi, pujian manusia ni hanya bersifat fata morgana saja. Benda yang nampak macam ada, hakikat dia tak ada. Bukannya kepujian yang sempurna. Yang sempurna ni hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan kita habiskan kebajikan-kebajikan kita dengan sebab sifat riak ni saja. Kita kena jaga hati kita, kena ubah. Kalau ada kita kena jaga, kena asuh, kena didik. Sebab manusia ni tak boleh bagi mudarat apa pun kat kita. Yang penting Allah saja, Allah jangan murka kat kita, Allah jangan keji kita. Tapi kalau ada sifat riak ni, lambat dengan cepat saja dia akan terzahir juga. Satu masa dia akan terzahir juga pada pandangan orang boleh nampak. Sebab itulah kita dianjurkan untuk lebih banyak menyembunyikan kebajikan kita ataupun amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita buat tu, buat sembunyi tu banyak tu lagi baguslah. Lagi lebih terjaga hati kita. Dan kita pula jangan dengar cakap orang. Kita duk buat elok dah, kita buat tu kerana Allah dah, tapi orang kata kita pergi berhenti buat. Hak tu pun riak juga. Kan? Amboi rajin dah puasa Isnin Khamis kan. Ajak makan hari Isnin Khamis tak mesti dia tak ni apa suruh panggil dia. Dia memang jenis orang puasa, bukan macam kita ni. Kita pun Allah apa kata tu tak puasa. Duduk minggu depan ajak makan lalu hari Isnin. Hang tak puasa. Hampa duk kata aku puasa elok, hampa duk kata tinggal kebajikan yang kita duk buat kerana orang tu pun riak juga.
Fudail bin Iyad kata, meninggal kebaikan yang kita buat kerana orang kata tu pun riak. Jadi riak balik. Nampak dok kata tak buat lah. Janganlah kita buat kerana orang kata kah? Kita berhenti satu kebajikan kerana orang kata, orang halang kah, orang kata kah? Kita buat kerana orang suruh kah? Tak. Kita buat kerana ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita zahirkan keikhlasan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau kita zahirkan keikhlasan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat dua kepujian. Kepujian yang sempurna. Kita tak minta, tapi kita akan dapat. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu masa Allah Taala akan zahirkan keikhlasan kita tu di hadapan manusia. Manusia akan puji kita masa tu. Kita tak minta, sebab kita buat kerana Allah. Dan yang kedua, kita akan dapat pujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat baik tu sebagai contoh, penutup kita. Sebagai contoh, tak ingat di mana kawan tu. Ada seorang yang cukup dermawan di sebuah negara. Ada video dah, boleh cari tengok. Dia banyak harta dia banyak guna untuk sara kehidupan anak yatim. Orang ra'i dia berhenti dekat traffic light, orang depa dah atok tu, dia tak minta pun. Tapi orang dengan sebab kemurahan dia tu, orang ra'i dia, Allah Taala zahirkan keikhlasan dia tu dengan manusia pakat puji dia. Berhenti kat traffic light, dia walk naik papan iklan, kan? Orang tahan usaha sekat jalan mai iklan, ucap tahniah, terima kasih kat dia, hargailah, penghargaan lah, kata-kata penghargaan kat dia. Walk naik banner besar di tepi jalan tu. Buka radio pula sebut kebaikan-kebaikan dia. Kan? Teriak dia, terharu. Sebab apa? Dia selama ni dia buat bukan kerana manusia, tapi Allah Ta'ala zahirkan keikhlasan dia tu, semua manusia puji dia. Semua orang beratok ke jalan ni. Dia lalu tengah-tengah lagu ni lah dia, Masya Allah, terharu dengan penghargaan manusia. Sedangkan dia tak minta pun, tapi orang buat. Orang yang menerima kebaikan ni buat. Sebab apa? Masa tu Allah Ta'ala nak zahirkan keikhlasan dia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah pastilah janji Allah. Tu dia kata, bila kita buat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dapat dua kepujian yang sempurna. Satu kita dapat di sisi manusia, dan satu lagi kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jaga hati kita supaya tidak terjatuh dalam sifat riak ni. Kalau ada juga, bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita tak akan sunyi daripada tergelincir. Mungkin akan tergelincir jadi riak juga kadang-kadang. Jadi kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Habis. Yang ke-8, ujub. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Boleh lagi ni? Aku depa kata ada jamuan. Kok jadi tak? Jamuan kan. Boleh ni, boleh nak sambung ni. Tak apa kita. Sebab duduk sedap lah, aircon ada. Taklah rasa ni sangat kan. Sikit dah, tengok sikit hadis. Nak boleh kita nak stop kan. Bulan puasa pun boleh kita tahan ni, bulan tak puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidal amin. Fasal yang pertama, keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Sebelum ni kita berhenti di tajuk itulah, pasal yang pertama, dan kita dah baca hadis 56, 57 dan juga 58 berkaitan dengan maut ataupun sakaratul maut. Kita dah tengok apa itu maut. Sakitnya sakaratul maut tu jadi tanda juga sebahagiannya sebagai
tanda ataupun penyempurnaan kepada balasan bagi mereka yang melakukan dosa, yang tak sempat dia bertaubat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang disempurnakan ganjaran balasan bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia, yang disukarkan sakaratul maut untuk menyempurnakan ganjaran kebaikan kepada dia. Sebab itulah dalam hadis yang kita baca dulu, Sayyidatina Aisyah tak cemburu langsung kalau tengok ada orang yang sakaratul maut dia ataupun mati dia tu mudah. Dia tak cemburu. Sebab dia sendiri tengok bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ambang sakaratul maut. Letak bekas ayak untuk sapu. Sapu muka. Kemudian Nabi sendiri pun doa minta Allah Taala mudahkan apa yang dia sedang lalui. Itulah orang panggil apa? Penderitaan sakaratul maut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa juga dekat kita. Dia dah rasa dah, teringat dekat umat dia, doa dekat kita, minta kita juga Allah Taala mudahkan urusan sakaratul maut kita. Kerana kita pun tak tahu lagu mana akhir kesudahan kita, dengan berbagai-bagai sifat mazmumah yang kita tak tahu kita dah boleh buang ke tak boleh buang lagi. Dengan amal kebajikan kita, walaupun kita rasa kita buat, tapi kita tak tahu lagi Allah Ta'ala terima semuanya ke tak, sahih ke tak sahih kita buat tu. Jadi payahlah kita ni nah. Kalau kita, macam mana lagi kita nak isi lagi dengan benda-benda yang tak elok, sedangkan benda-benda baik yang kita buat pun kita tak boleh nak jamin Allah Ta'ala akan terima sepenuhnya. Apakah mungkin sembahyang kita akan diterima tanpa dikembalikan kepada kita? Kan? Kalau hari tu pun kita rasa tak lepas, macam mana boleh lagi kita berfikir untuk melakukan dosa dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Masih terlintas lagi ke dalam hati kita untuk buat benda-benda yang tak elok? Baik. Hadis yang ke-59, wa an Anas radhiyallahu anhu. Tu muka surat 283. Kalau yang ada ni lah. Kalau yang tak ada, kita boleh dengar. Kita ambil ibrah sikit. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka? Qala arjullah ya Rasulullah wa inni akhafu zunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Baik. Dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Lalu bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana keadaanmu? Nabi tanya seorang pemuda bagaimana keadaan dia. Pemuda itu pun jawab, aku berharap kepada rahmat Allah ya Rasulullah. Aku takutkan balasan buruk dari sebab dosa-dosaku. Mendengarkan yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berhimpun dalam hati seorang dua perkara itu, harap dan takut pada saat yang seperti ini, melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ditakuti. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita baca dulu hadis. Lagi kita tengok dia punya penjelasan sikit. Hadis yang ke-60, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi salasati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya, Jabir kata, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni 3 hari sebelum
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apa dia? Janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah yang melimpah-limpah kemurahannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita tengok. Pada muka surat 286. Hadis-hadis yang ke-59 dan 60 pula menerangkan bahawa perasaan takut kepada kemurkaan Allah dan perasaan mengharapkan rahmat Allah. Dalam hadis yang ke-59 tadi dah bak dua benda dekat kita. Takut dan juga harap. Ini orang kata ni khauf dan juga rojak. Bukan rojak kentang sengkuang semua tu. Kentang main mana pula rojak kan? Sengkuang. Sedap pula deh. Baik. Takut dan juga harap, dua sifat ni. Kena ada takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kena ada dua ni. Sebab apabila berada dalam hati seseorang, terutamanya semasa orang itu dalam keadaan hampir menemui ajalnya, tetap mendapat penghargaan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah hampir mati dah, masih kekal lagi takut dan harap dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun, yang tu pun Allah lihat, Allah pandang, Allah hargai, Allah bagi pembalasan. Apatah lagi sepanjang hidup dia. Kan? Kita kata saat-saat tersepit macam tu pun dah hadir lagi perasaan tu. Maka Allah Ta'ala pandang. Ni sepanjang hidup kita memang takut kepada kemurkaan Allah. Kita laksana apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Lagi-lagilah. Mudah-mudahan kita harap pula rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terharap lagi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kita sebaiknya. Tu. Dua perasaan ni kena bagi ada. Meskipun demikian, tiap-tiap seorang dalam masa ia masih sihat dan bertenaga menjalankan tugasnya, tertuntut mengambil berat, mengisi jiwanya dengan perasaan gerun, gementar terhadap kemurkaan Allah, supaya ia tidak terdorong mencuaikan suruhannya, ini suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan melanggar segala larangannya. Tu hak kita kata tak sah ni. Kan? Baik. Kalau saat sakaratul maut hadir lagi perasaan takut dan juga harap ini, Allah Taala tengok. Kita kata saat-saat getir lah, dah nak mati sangat dah. Kan? Kau boleh buat apa dah? Tinggal duk rasa takut Allah Ta'ala murka dengan sebab dosa-dosa yang masih berada, yang masih tersisa, yang masih belum bertaubat. Nak harap pada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh buat apa dah masa tu, nak ikut tu. Kan? Tapi Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala nilai lagi. Apatah lagi kita tengah duk sihat lala ni, boleh duk geret pimai lagi, boleh duk menyangkui lagi, boleh duk prepare pokok bunga lagi, kan? Boleh duk pi naik kebun lagi. Lagilah kita kena ada perasaan takut kepada kemurkaan Allah. Kena ada gerun, kena ada rasa gementar terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita tu kena isi macam tu. Barulah kita ni tidak terlalai. Kita tidak terlalai daripada mengingati Allah. Kita tak cuai daripada suruhan-suruhan Allah, suruhan-suruhan wajib, kan? Suruhan-suruhan yang sunat, kan? Untuk kita buat, dan juga kita tak cuai daripada ataupun lalai daripada nak terlanggar ataupun terbabas buat benda-benda yang Allah Taala larang. Kata nak bunuh orang tu kita ni dak kot. Sampai tahap nak bunuh orang ni dak kot. Hak tadi hak kita mengaji awal tadi kita nak jaga daripada sifat-sifat mazmumah tu susah. Kita tak pergi khainat kat rumah orang, kita tak rampas harta benda orang, kita tak pergi curi orang, kita tak rompak orang, kita tak cederakan orang. Tapi kita takut benda-benda hak tak kena sentuh orang ni, hak melibatkan hati kita tu. Buruk sangka dekat orang, buat ibadah riya, ada lebih sikit sombong, kan?
lebih lagi kasih pula pada harta. Takut nak mati bukan sebab takut sebab banyak dosa. Dak tu, harta banyak tu. Kan ada lagi tanah yang baru beli tak tukar nama, duk takut yang tu. Oi, kalau boleh jangan mati lagi ya. Kita duk ingat sebab nak bertaubat. Dak, ada lagi geran-geran yang belum dikeluarkan, yang ditukar nama dan sebagainya. Rumah sewa nak buat 4 biji belum lagi sempat disiapkan. Kalau aku mati habis depa ni dia. Dia duk pegang lagu tu lagi. Kan? Tu kita takut yang lagu tu lah. Bukan sebab kita nak pergi bunuh orang, nak ni dah. Kita takut benda hak dalam diri kita sendiri tu. Sifat-sifat mazmum tu boleh ada dalam diri kita. Masa kita duk sihat, bagi ada lah. Rasa gerun, gementar kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda ni yang akan mengawal kita. Jadi benteng supaya kita tak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, semasa ia terlantar menghadapi sakratul maut, hendaklah ia menumpukan harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah-limpah rahmatnya. Bila kita nak mati, memang kita kena harap lah. Kan? Harap Allah Ta'ala bagi rahmat dia kat kita. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita bolehlah masuk syurga. Kalau nak masuk syurga dengan amal ibadah kita, Iblis lagi banyak amal ibadah dia. Kalau nak banding, Iblis tu banyak amal ibadah dia banding pada kita. Kalau nak kira amal ibadah lah, kata kita nak masuk syurga dengan amal ibadah ni, bukan. Habis kita buat juga pasal apa? Kita buat kerana kita ni hamba. Perintah Allah macam tu. Allah Ta'ala cipta kita memang tujuan dia untuk beribadah kepada dia. Buatlah benda apa-apa atas dunia ni. Niat bagi elok, bagi kena ibadah. Benda-benda yang tak melanggar syariat lah. Curi pun ibadah juga. Hamba benda-benda maksiat, lepas tu nak buka sekolah tahfiz, nak bagi pergi haji, nak tajar orang pergi haji. Tak kena. Nak bagi harta-harta yang bersih. Kan? Ni orang pakai nak buat kebajikan, tapi sumber tu kena tengok. Nak buat tahfiz ke, nak tajar orang pergi, nak tengok sumber tu. Kadang orang hak jenis skim-skim cepat kaya ni lagu tu lah, nak bagi nampak sisi pandang baik tu, bagi orang join dia tu. Duit ada tipu orang lain, dia pergi tajar orang lain. Bagi tajar orang ni pergi umrah, pergi haji. Duit tu duit tipu orang. Tak boleh dia buat lagu tu. Kan? Bagi ada rasa gerun sikit nak buat lagu tu. Takut sikit dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk anyai orang lagu tu. Sian. Kita kampung ni kurang terdedah maklumat, kita takut. Kita kena tipu lagu tu je. Tak apalah. Hak dunia ni depa boleh ambil lah. Betul lah. Tapi kita kena janganlah biarkan diri kita tu dipermainkan macam tu. Baik. Ingat. Di sebalik kita kata kita buat amal kebajikan ni, kita masih lagi mengharap rahmat Allah. Bukan semata-mata amal ibadat kita. Amal ibadat kita ni sikit sangat. Akhir-akhir lah kita ni, umat akhir ni lah ni. Banyak dah sunnah-sunnah hak kita tak boleh nak buat, tak ada nak buat. Kan? Kita buat mana yang mampu kita. Kita lebih daripada tu, kita tak boleh sampai lagi. Macam mana boleh kita kata kita nak masuk syurga dengan kebajikan kita, sedangkan kita dalam keadaan sakaratul maut ni semata-mata kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ni rahmat dia tu melimpah-limpah. Habis kita mudah-mudahan limpahan tu kita dapat rasai. Baik, demikianlah penderitaan roh seseorang apabila hendak meninggalkan jasadnya. Tentang jasad pula, kalau ia tidak dibersihkan oleh tuannya dari kekotoran maksiat, maka ia akan berita sebagaimana yang telah diterangkan pada akhir bab yang keempat. Anda suruh rujuk balik bab yang keempat kat belakang tu. Pada muka surat 271 dulu cerita dah. Bagaimana yang akan berlaku kepada jasad. Jasad nak kena guna pula, cerita dah. Itu yang berlaku kepada roh. Roh dia rasa sakit. Nak sakaratul maut tu sakit.
Dia buat contoh kat kita awal-awal dulu, sebagaimana kita sakitnya terkepit di pintu dan sebagainya, sikit saja tu, sebahagian kecil saja. Tu pun ayak mata dah. Kan? Kancing gigi-gigi dah. Apatah lagi seluruh roh tu sendiri yang menerima kesakitan. Jadi kita boleh tengok. Jangan lupa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kena takut, hadirkan rasa takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melaksanakan perintah dia dan juga kita tinggalkan larangannya. Selain kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan segala rahmatnya kepada kita juga. Jangan orang lain saja, kita pun nak juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan pengakhiran kita juga husnul khatimah. Sebagai salah satu tanda husnul khatimah apa dia? Allah Ta'ala bagi faham kita tentang segala perkara yang berkaitan dengan agama. Habis. Selain itu, hati kecil orang itu akan menderita tempelak dan tengking herdik dari malaikat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang berikut. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi hadis yang ke-61. Wallahu a'lam, insyaallah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri unsa wa zakarrabi wa fiqna wa fiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karma warzuqi kulla halalan da'ima wa khilla anqiya 'ala ma nuhza bil khairi wa nakfa kulla syarra, rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر أست أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصعب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian dan sempena Syawal yang masih berbaki ini. Saya mohon kemaafan zahir dan batin, sengaja tak sengaja, nampak tak nampak, daripada seluruh para ibu kaum muslimat yang sepanjang kita bersama dalam berkongsi ilmu ni. Mudah-mudahan semua memaafkan saya dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi keampunannya kepada diri saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata ada jamuan lah. Kita tengoklah. Ada. Ada. Pakai-pakai ni lah. InsyaAllah.